perenggan muka surat 90 Misbah Munir Jawi Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal, yakni mustahil. Akal tidak boleh menerima, akal yang sihat tidak boleh membenarkan dengan bahawasanya tiap-tiap barang yang lain itu, yakni tiap-tiap sesuatu yang selain Allah. Jadi akal kita tidak boleh menerima, akal kita tidak boleh menerima bahawasanya tiap-tiap sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak semuanya kepadanya Allah itu, melainkan satu zat yang pasti dan tentu sungguh bersifat dengan wahdaniyah. Maksudnya begini, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat selain daripada istighna. Apa maksud istighna? Terkaya Allah Ta'ala. Istighna dengan makna terkaya Allah Ta'ala. Apa maksud Allah terkaya? Tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak bergantung kepada segala sesuatu. Itu erti ataupun maksud istighna. Di antara perkara yang wajib kita i'tiqadkan dalam hati, Allah Subhanahu wa ta'ala mesti sebagai Tuhan, mesti wajib Allah Ta'ala itu ataupun Tuhan itu bersifat istighna, yakni terkaya. Jadi sifat istighna ni tidak ada pada selain Allah Ta'ala, pada patung-patung, pada berhala-berhala dan sebagainya. Tidak ada sifat istighna. Contoh kita tengok berhala, berhala tu sendiri dijadikan oleh Allah. Berhala tu juga makhluk, patung-patung itu juga makhluk, batu-batu itu juga makhluk yang dijadikan oleh Allah. Maknanya patung-patung, batu-batu, pokok-pokok, syaitan, api dan sebagainya, semuanya itu berkehendak kepada yang menjadikan dia. Apa tak? Boleh faham tak tu? Jadi makhluk ni, batu, kayu, binatang, manusia, semuanya berkehendak kepada Tuhan yang menjadikan. Jadi seandainya Allah tidak berkehendak menjadikan kita, alam ini, batu, kayu, manusia, binatang, syaitan, api dan sebagainya, nescaya semua ini tidak akan wujud, takkan ada. Itu menunjukkan bahawasanya alam ini, batu, kayu, makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah, lagi pula berhajat kepada Tuhan yang menjadikan. Jadi oleh yang demikian, sebab itulah tidak patut sekali-kali nak dikatakan batu itu sebagai Tuhan, patung-patung itu Tuhan, api itu Tuhan. Tak patutlah, tak boleh, tak kena, tak layak. Sebab apa? Tidak ada sifat ketuhanan pun pada batu tu. Tidak ada pun sifat ketuhanan pada api tu. Apa dia sifat ketuhanan tadi? Istighna, terkaya. Batu terkaya dah. Dia tak boleh wujud kalau Tuhan tak jadikan.
Api tak boleh ada kalau Allah tak jadikan. Maka tidak ada sifat istighna itu kecuali hanya ada pada Allah sahaja. Faham baik-baik. Istighna itu maknanya terkaya Allah. Maksudnya Allah ataupun Tuhan wajib bersifat dengan tidak berkehendak kepada sesuatu yang lain. Kalau berkehendak kepada yang lain, berhajat kepada yang lain, perlu kepada yang lain, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Jadi Tuhan dia tak berhajat, dia tak mengambil manfaat, dia tak mengambil faedah daripada apa yang dia ciptakan. Dia tak berhajat, tidak mengambil sebarang manfaat daripada makhluk yang dijadikan, tidak mengambil sebarang manfaat dengan segala hukum yang diperintahkan. Itu Tuhan. Kalau kata berhajat kepada yang lain, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ada tak pada yang lain sifat istighna? Jawabnya tiada. Kecuali Allah sahaja yang bersifat istighna. Itu istighna. Selain daripada itu, iftiqaru ilaihi ma siwahu, yakni berkehendak segala sesuatu yang lain kepada Allah. Segala sesuatu yang selain daripada Allah yang dipanggil alam tu, alam tu ma siwallah, sesuatu yang selain Allah. Masuklah manusia, masuklah malaikat, masuklah jin, masuklah batu, kayu yang bernyawa, yang tak bernyawa, yang ada di alam nyata, yang ada di alam gaib, yang ada di dunia, yang ada di hari akhirat besok. Semuanya itu berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah. Orang Islam, orang tak Islam, orang yang percaya Allah Tuhan, orang yang tak percaya adanya Tuhan, meskipun dia tak percaya adanya Tuhan, tetap dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Meskipun dia, kalau kita tanya dia, contoh dia tak mengaku, dia kata dia tak percaya adanya Tuhan. Meskipun dia kata dia tak percaya adanya Tuhan, hakikatnya tetap dia bergantung, berhajat kepada Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi nyawa, Allah yang memberi roh, Allah yang memberi rezeki dan sebagainya. Jadi akal kita tidak boleh terima nak dikatakan Allah Ta'ala itu, ataupun nak dikatakan semua makhluk berhajat, bergantung kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wajiblah dia bersifat dengan wahdaniyah. Dia mesti bersifat satu. Tuhan wajib bersifat satu. Tuhan wajib bersifat dengan ketunggalan ataupun keesaan. Tak boleh nak bersifat dengan berbidang-bidang. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Dulu kita dah bahaskan, dah uraikan dalam sifat yang keenam dulu, dalam bab wahdaniyah dulu. Apa yang dikehendaki dengan erti dan maksud Allah bersifat dengan wahdaniyah. Tengok baliklah, yang ada kitab boleh tengok. Ketunggalan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatan. Dah belajar dah, tengok baliklah. Baik, jadi apabila maknanya apabila makhluk sekalian alam ini berhajat, bergantung kehendak kepada Allah, menunjukkan Allah Ta'ala itu wajib dia bersifat dengan satu. Mesti. Kalau Tuhan itu bersifat dengan dua Tuhan, 3 Tuhan, 10 Tuhan, nescaya makhluk tidak akan berkehendak sekaliannya kepada dia. Boleh faham tak? Contoh kita buat gini.
dalam kawasan ni saya seorang aja ketua. Maka apabila saya seorang aja ketua, semua yang ada ni berhajat, bergantung kepada saya seorang. Tetapi seandainya dalam kampung kita ni contoh ada 3 penghulu dalam kampung kita ni ada 3 penghulu, tidak semua orang akan berhajat kepada saya. Dia akan berbahagi-bahagi. Separuhnya dekat saya, separuh lagi pergi dekat yang nombor 2, separuh lagi pergi yang dekat nombor 3. Nampak tak? Jadi sebab tu akal kita tak boleh terima seandainya Tuhan itu berbilang-bilang. Akal tak boleh terima. Kerana apa? Seandainya Tuhan itu berbilang-bilang, membawa kepada makhluk tak akan berhajat kepada dia semuanya. Tak boleh nak dikatakan Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kalau ada banyak Tuhan, kalau ada banyak Tuhan, dah tentulah makhluk tadi akan berbelah bagi. Separuhnya pergi kepada Allah, separuhnya pergi kepada yang lain. Boleh faham tak? Jadi apabila Allah Ta'ala itu bersifat dengan iftiqaru ilaihi ma siwahu, yakni sekalian makhluk berhajat, bergantung, berkehendak kepada dia, maka wajiblah dia bersifat dengan satu. Wajiblah dia bersifat dengan satu. Kalau dia bersifat, kalau Tuhan tu ada 2, 3, membawa kepada makhluk tidak akan berhajat kepada dia sekaliannya. Separuh dia berhajat kepada dia, yang lain berhajat kepada yang lain. Nampak tak? Lagi pula seandainya ada 2 Tuhan, dulu dah ada dalilnya. Kalau seandainya ada 2 Tuhan, tidak akan wujudnya alam ini. Allah Ta'ala telah berfirman dulu, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Itu dalilnya. Itu dalilnya. Quran, la raiba fihi. Tidak ada kesamaran, keraguan di dalam. Dalil yang yakin, dalil yang yakin, bukti yang yakin, yang menunjukkan bahawasanya Tuhan itu wajib, mesti bersifat dengan satu. Buktinya dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Jikalau adalah pada menjadikan langit dan bumi itu Tuhan yang lain daripada Allah, kalau seandainya, nampak tak tu? Dalam Quran pun Allah ibarat dengan lau, jikalau tu nak suruh kita timbang fikir dengan akal fikiran. Bukan nak buat main-main. Ada orang kata mengaji sifat 20 ni main-main. Jikalau buat main-main dia kata. Orang bukan nak main-main. Jikalau tu orang timbang nak cari dalil, nak cari bukti. Kalaulah Tuhan itu tiada, jawabnya takkan ada lah alam ni. Tu jawapan dia. Maknanya akal kita tak boleh nak terima seandainya ada pendapat, pandangan, fahaman yang mengatakan tidak ada Tuhan. Jadi akal kita tak boleh terima, sebab kita timbang dengan akal, jikalau tidak ada pencipta, mustahil akan ada yang dicipta. Akal tak boleh terima. Itu fungsi dalil akli tu. Itulah peranan dalil akal tu. Jikalau tu guna akal untuk menimbang sesuatu dan menjatuhkan hukum patut ataupun tidak patut. Jadi orang yang tak berakal, masuk akal tak boleh buat masuk mesyuarat. Sebab dia tak ada alat penimbang. Jadi Allah Ta'ala bagi kita akal ni supaya gunakan akal kita menjadikan alam ini, mencari dalil-dalil, bukti-bukti tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan sebab itu apabila seseorang hamba itu contohnya melihat sesuatu makhluk, maka dia menjadikan makhluk yang dilihat tadi sebagai bukti, sebagai dalil adanya Tuhan yang bersifat dengan maha kuasa, maha sempurna, maha bijak, maha mengetahui dan sebagainya. Maka dengan cara melihat yang demikian, dia memperolehi pahala. Dia tengok jam, teringat kepada Allah. Tidak akan wujud jam itu seandainya tidak ada Tuhan yang menjadikan. Betul ke tidak? Kita ni nak kena tengok bulan, bintang, matahari barulah hati kita teringat kepada Allah yang menjadikan. Tapi kalau tengok jam, tengok dinding, tidak membawa hati kita teringat kepada Allah. Betul ke tidak? Padahal semuanya ini makhluk Allah. Sebab tu orang-orang makrifah tu, arif billah tu, wali-waliullah tu, dia tengok apa sahaja mengingatkan dia kepada Allah. Tak peduli tengok langit, tengok bulan, tengok bintang, apa sahaja yang dilihat, apa sahaja yang didengar, apa sahaja yang dirasai, apa sahaja yang dialami zahir dan batin, itulah menjadi dalil dan bukti pada mereka yang mengingatkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya tak leka. Hati kita ni leka, lupa, lalai. Mata hati kita ni rabun. Bila rabun, ada benda yang boleh membawa kita melihat kepada kebesaran Allah. Ada benda yang kita tengok tak membawa hati kita teringat kepada Allah. Sebab gabun. Gabun kan benda-benda semula tengok. Ada benda-benda tengok nampak, ada benda tak nampak, orang lain nampak. Kita tak nampak apa gabun. Mata hati pun macam tu. Mata hati kita manusia pun macam tu. Ada yang celik, ada yang penglihatan mata hatinya tajam, ada yang gabun, ada yang buta terus. Ada yang buta terus. Tak ada Tuhan kata dia. Buta terus. Yang gabun macam kita tadi, tengok yang hebat-hebat. Subhanallah, maha kuasanya Allah, maha sucinya Allah, maha hebatnya Allah yang menjadikan matahari, maha hebatnya Allah yang menjadikan bulan bintang. Tapi tengok benda lain, tengok benda lain, tak ingat pun kepada Allah. Sedangkan tak kira bulan, bintang, batu, kayu, binatang, apa semua, itu adalah tanda-tanda kewujudan Allah, kewujudan Tuhan yang menjadikan. Ni saya boleh bercakap ni, dalil ada Allah lah ni. Saya boleh bercakap sekarang, perbuatan saya ni, bercakap ni dijadikan oleh Allah. Nampak tak? Tuan-tuan sekarang boleh mendengar, Allah lah yang memperdengarkan suara ni pada telinga tuan-tuan. Jadi mustahil tuan-tuan boleh mendengar kalau tidak ada Tuhan yang menjadikan. Kalau Tuhan tak ada, kita takkan boleh mendengar, kita takkan boleh melihat, kita takkan boleh memandang dan sebagainya. Bahkan kita pun takkan wujud di dalam dunia. Bahkan dunia ni pun takkan ada, alam ini pun takkan wujud seandainya tidak adanya Tuhan. Ni dia peranan ilmu tauhid. Sebab tu dia panggil ilmu tauhid. Ilmu ni nak membawa kita, mengajak kita, mengajar kita supaya senantiasa mengingati Allah. Semua ini dipanggil af'alullah. Semua ni perbuatan Allah. Apa maksud perbuatan Allah? Semuanya dijadikan oleh Allah. Gerak diam kita, akal fikiran kita, ilmu kefahaman kita, ingatan kita, semualah, segala-galanya itu af'alullah, kesan-kesan, tanda-tanda perbuatan Tuhan yang maha kuasa. Maka dengan sebab itu adanya amalan tariqah tu mengajar kita supaya berzikir, supaya hati kita senantiasa mengingati Allah. Itu peranan dia, supaya mengingatkan kita kepada Allah, sentiasa mengingat kepada Allah. Jadi perlukan kepada latihan. Jadi zikir-zikir tu
dalam tarikat yang tertentu tu ada amalan zikir-zikir ribu-ribu, belah-belah ribu tu sebab apa tu? Nak mengajar, nak melatih hati supaya senantiasa mengingati Allah. Baik, contoh gini. Kita buat contoh gini. Kalau kita berzikir, bertahlil la ilaha illallah sebanyak 10 kali, berapa minit? Tak sampai minit. Boleh jadi 15 saat je, nampak? Maknanya kita boleh mengingat Allah selama 15 saat je. Makin banyak jumlahnya, makin panjang waktu. Betul? Contoh dalam satu hari kita nak kena habiskan 20,000 contohlah. Jadi dalam masa 24 jam tu nak menghabiskan 20,000 tahlil tadi, makan masa berapa jam? Contohlah 5 jam ke contoh 5 jam pagi sikit, petang sikit, tengah hari sikit, malam sikit, tengah malam sikit, dihimpunkan contohnya dapatlah 8 jam. Maka dalam 24 jam tu 8 jam hatinya dapat mengingat kepada Allah. Itu peranan dia. Latihan. Maka nanti bila dia dah terbiasa hari-hari menyebut bertahlil ribu-ribu, tak sebut pun hati dah terbiasa sentiasa mengingat kepada Allah walaupun dah tak ada jumlah zikir ribu-ribu dah. Itu di antara faedah yang tariqah tertentu meletakkan jumlah-jumlah zikir yang tertentu tu ada peranan dia. Bukan saja-saja tuan-tuan. Nak melatih hati. Macam kita lah hari-hari sebut duit zikir dalam sembahyang pun tadi tak nampak duit pun ingat tu. Betul ke tidak? Tu dah ada dalil. Cumanya tu tadi duit. Ini Allah. Kita yang kenal selalu sebut duit, tak nampak duit, tak pegang duit pun hati teringat duit. Buka kitab nampak duit. Angkat takbir nampak duit. Teringat ke duit. Sebab apa tu? Hati dah terbiasa mengingat. Nampak tak? Jadi bagi orang yang dah terbiasa mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah, walaupun lidahnya tak sebut, hatinya teringat kepada Allah. Itu contoh nak buat faham. Jadi Allah Ta'ala firman, kalau adalah yang pada yang menjadikan langit dan bumi itu melainkan Allah, nescaya kedua-dua langit bumi itu, kata Allah, rosak binasa. Apa maksudnya? Takkan wujudlah langit bumi seandainya ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Dah, cuba kita tengok, rosak binasa ke langit bumi? Tidak. Betul? Maka apabila kita tengok langit bumi ini tidak rosak binasa, menjadi dalil dan bukti bahawasanya pencipta ataupun Tuhan ataupun pentadbir itu hanya satu sahaja. Kalau ada dua Tuhan, takkan wujudlah alam, takkan adalah kita kalau ada dua Tuhan. Habis. Jadi orang yang menafikan Tuhan itu satu, contoh dia tak percaya Tuhan itu satu, menunjukkan dia telah menafikan sifat ketuhanan Allah, iaitu istighna. Bila orang tak percaya Tuhan itu satu, bermaksud dia tidak percaya yang Tuhan bersifat istighna, terkaya. Orang yang kata Tuhan itu berbilang-bilang, menunjukkan dia dah menafikan, dia dah menolak, dia dah membuang sifat yang wajib bagi Tuhan, iaitu sifat istighna, terkaya, yakni ataupun iftiqaru ilaihi ma siwahu. Nampak tak? Orang yang mengatakan Tuhan ada dua, Tuhan lebih daripada satu, dia telah menafikan sifat iftiqaru ilaihi ma siwahu tadi. Dia dah buang sifat ketuhanan. Makna dia tak percaya sekalian makhluk berhajat, berkehendak, bergantung kepada Allah. Sebab tu tadi dalam kitab ni disebut tak dapat diterima oleh akal fikiran nak mengatakan, nak mengiktikadkan Tuhan itu berhajat segala makhluk kepada dia, melainkan baru akal kita boleh terima, melainkan dia yakni Tuhan mesti satu. Mesti satu. Kalau dua, makhluk takkan berhajat kepada dia sekalian.
Habis. Semua berhajat kepada Allah. Semua makhluk tu kan. Tahu tak makhluk apa? Apa-apa saja yang terjadi ni, baju ni, kain, berhajat pada Allah ni, berhajat pada Tuhan ni. Faham tak? Jangan ingat kita manusia je. Sekalian ni disuruh kenal Tuhan, suruh belajar, suruh kenal Tuhan. Jangan kita hanya tahu sebut aja. Supaya kita sedar, selalu ingat, sentiasa ingat gerak geri kita ni, percakapan kita ni, semuanya berhajat bergantung kepada Allah. Taufik buat ibadat berhajat kepada Allah. Hidayah berhajat kepada iman Islam, berhajat bergantung kepada Allah. Kita takkan boleh hadir dalam surau ni sembahyang, mengaji dan sebagainya kalau Tuhan tak kehendak memilih kita. Itulah menunjukkan kita ni makhluk ni bukan sahaja manusia yang bernyawa tak bernyawa. Setan iblis sendiri pun berhajat bergantung kepada Allah yang menghidupkan dia. Setan, jin, iblis, manusia juga ada. Manusia pula lah, makhluk juga. Jin makhluk, setan makhluk, iblis makhluk. Bolehkah ada iblis tu tadi kalau Tuhan tak jadikan, kalau Tuhan tak jadikan dia hidup, boleh ke? Tak boleh. Nampak tak? Jadi jangan kita sempitkan kefahaman kita. Yang dikatakan berhajat kepada makhluk ni manusia. Sekalian alam, syurga serta isi kandungnya berhajat kepada Allah. Neraka segala sekalian azab yang ada di dalamnya berhajat kepada Allah. Sekalian malaikat yang Allah ciptakan semua berhajat bergantung kepada Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul, setiap butir debu-debu tu, setiap debu-debu tu berhajat kepada Allah. Setiap ikan-ikan di lautan tu berhajat kepada Allah. Sebut ikan, lama tak mancing tu. Sekarang ni air okey kan? Berapa kali percubaan dah gagal, tak dapat pergi. Allah, teringat pula ikan. Ikan pun berhajat kepada Allah. Jangan main-main. Bukan kita je, setiap makhluk yang bernyawa, yang tak bernyawa, semua berhajat kepada Tuhan yang menjadikan. Ingat benda tu dalam hati selalu. Mudah-mudahan apa sahaja makhluk ni boleh tolong kita ingat kepada Allah. Tengok kopiah, ingat Allah. Tengok kitab, ingat kepada Allah. Tengok tubuh badan kita, ingat kepada Allah. Kita boleh melihat, mengingatkan kita kepada Allah. Kita boleh mendengar, mengingatkan kita kepada Allah. Kita boleh bergerak diam, mengingatkan kita kepada Allah. Semua ni dalil-dalil tentang kewujudan Tuhan. Kalau tak mengaji, taknya faham sampai ke situ. Kalau tak mengaji, tak mendengar, taknya faham sampai ke situ. Dia hanya tahu Tuhan. Allah tu Tuhan, tak ada yang lain. Tu je lah, setakat tu je lah. Baik, selain daripada tu, akal kita tidak boleh menerima, akal kita tidak boleh membenarkan, akal kita tak boleh terima nak dikatakan atau nak diiktikadkan bahawasanya sekalian makhluk itu wajib berhajat bergantung kepada Tuhan, melainkan Tuhan itu, Allah Ta'ala itu wajib dia bersifat dengan qudrat, dia mesti bersifat dengan kuasa, dia mesti ada kuasa. Tuhan mesti ada kuasa. Kalau dia lemah, kuasa lawannya apa tuan-tuan? Kuasa lawannya, jawab sikit orang tanya. Kuasa lawannya malu lah dengan konsert. Tengok tak orang konsert tu, halo, khabar, baik, semangat dia. Padahal duduk tempat maksiat tu, semangat program ni. Kita duduk di dalam majlis yang Allah sendiri iktiraf dah. Jangan nak buat lemah-lemah, jangan nak rasa macam malang dulu dalam majlis ilmu. Tuan-tuan perempuan ni semua tetamu istimewa Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh ke tidak? Siapa tak percaya?
Nabi kata orang yang duduk dalam majlis zikir ni tetamu Allah. Jangan main. Meskipun kita bukan orang kaya, orang mewah, gaji tak besar, orang kampung, buat kerja kampung, tapi Allah pilih jadi tetamu dia. Nampak tak? Nabi bukan cakap oleh Allah, Nabi bukan cakap main-main. Nabi takkan bersabda melainkan itulah yang nak disampaikan oleh Allah. Jadi jangan kita rasa diri kita ni kecil duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam tempat maksiat berasa bangga, berasa hebat, berasa seronok, berasa bertuah. Tapi bila duduk dalam majlis zikir macam malang ya. Jangan tuan. Kena rasa alhamdulillah, Allah syukur, mujur ya Allah, mujur ya Allah, aku bukan orang baik pun kau pilih, kau jemput jadi tetamu kau ya Allah, bertuah ni lah. Kena rasa macam tu. Faham tidak? Okey, tanya dia sekali. Abang ada nampak macam setimbang sikit lah. Tak tadi normal. Apa soalan tadi? Lupa orang tanya. Kuasa. Kuasa. Kuasa mustahil dia. Kuasa lawan dia? Lemah. Kuasa lawan dia apa tuan-tuan? Patutlah lemah dia jawabnya. Kuasa lawannya lemah. Jadi sifat lemah pada Allah tu mustahil. So tanya-tanya tu kan tertidur. Kalau nak menjawab tanya-tanya tu kan dia jawab, dia tak tidur sangat. Kan dia dengar rasa macam khusyuk, rupanya terlelap. Kan sedar-sedar wallahu a'lam dah baca doa penutup dah. Nampak tak? Baik, jadi akal kita tak boleh terima nak dikatakan atau nak diiktikadkan sekalian makhluk mesti berhajat kepada Tuhan, melainkan Tuhan itu wajiblah dia bersifat dengan maha kuasa. Kalau dia lemah, tak ada mana makhluk, tak ada satu pun makhluk yang akan berhajat berkehendak kepada dia. Lemah. Macam mana dia nak menjadikan sesuatu kalau dia lemah? Kita dah belajar kudrat, peranan kudrat menjadikan makhluk. Nampak tak? Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan kudrat, kalau Tuhan tak bersifat dengan kuasa, bagaimana dia nak menjadikan makhluk? Macam mana dia nak jadikan sesuatu? Apabila Tuhan tu bersifat lemah, macam mana makhluk sekalian nak berhajat, nak bergantung kepada dia? Sebab itu akal kita tak boleh terima nak dikatakan Tuhan itu sekalian makhluk berhajat kepada dia, melainkan Tuhan itu mesti bersifat dengan kuasa. Habis. Kemudian iradat, Tuhan tu mesti juga bersifat dengan iradat. Dia mesti ada sifat kehendak ataupun sifat penentu. Tengok balik dalam bab iradat dulu. Iradat artinya sifat kehendak Allah, sifat penentu, yang mana ta'alluqnya, peranan iradat itu menentukan sesuatu makhluk sama ada nak diciptakan atau tidak diciptakan. Itu peranan sifat iradat. Ni kita ada ni, kita duduk dalam surau ni. Begitulah juga kawan-kawan yang mengaji secara live ni, makna yang hadir ni malam ni, yang ikut dalam kuliah ni, mereka ini adalah orang-orang yang telah dikehendak oleh Allah sedia kala lagi duduk dalam majlis ilmu sekarang. Mustahil ada seorang yang berada dalam surau ni tanpa Tuhan kehendak. Mustahil. Tak kisah siapa pun yang duduk dalam majlis ni, dia adalah orang-orang yang Allah kehendak, yakni orang-orang yang Allah dah tentukan duduk dalam majlis ilmu. Bila Allah tentukan tu? Sedia kala lagi sebelum wujudnya alam ni. Nampak tak? Sebelum wujudnya alam ni, Allah dah menentukan yang kita ni polan bin polan, polanah binti polan duduk dalam majlis ilmu.
Maka takkan mungkir apa yang Allah kehendak, pasti jadi seperti yang Allah kehendaki. Itu peranan dia. Maka kalau Allah Ta'ala tidak ada kehendak, bagaimana makhluk nak berhajat kepada dia? Kalau Tuhan tak ada iradat, nak berhajat macam mana kepada dia? Bila dia tak ada iradat, dia takkan membuat. Apa yang Allah ciptakan semuanya muafakat dengan apa yang Allah tentukan. Allah takkan menjadikan sesuatu yang dia tidak menentukan. Mustahil. Mustahil. Allah tidak membuat sesuatu melainkan sesuatu itu telah dikehendaki oleh Allah sediakan dia. Jadi kalau Tuhan tak ada kehendak, nescaya dia takkan menjadikan makhluk. Dia takkan membuat makhluk kalau dia tak kehendak nak menjadikan. Dalam keadaan begitu, bagaimana makhluk nak berhajat kepada dia? Macam mana makhluk nak berhajat kepada dia sedangkan dia pun tak ada kehendak nak menjadikan, nak memberi dan sebagainya? Jadi kita ni berhajat kepada Allah sebab apa? Allah tu ada memiliki sifat kehendak, iradat. Kemudian selain daripada itu, di antara sifat-sifat Allah yang menunjukkan dia adalah tempat bergantung sekalian makhluk adalah mana? Dia wajib bersifat dengan ilmu, pengetahuannya yang maha luas, pengetahuannya yang maha meliputi segala sesuatu. Sedia kala lagi segala-galanya telah ada di dalam pengetahuan Allah. Sama ada yang berkait dengan perkara yang wajib, yang berkait dengan zat dia sendiri, dan yang berkait dengan hakikat segala sifat-sifat dia, semuanya telah ada sedia kala lagi pada pengetahuan Allah. Begitulah juga tentang segala perkara yang mustahil bagi dia, semuanya telah ada di dalam pengetahuannya sedia kala lagi. Demikian juga segala yang bersangkut paut dengan perkara yang baharu, alam ini, makhluk ini, perkara mungkin ini, semuanya telah ada di dalam pengetahuan Allah. Bila? Sedia kala lagi, segala-galanya, zahir batin. Zahir batin kita di dalam ilmu Allah. Sekarang ni niat kita bagaimana? Sekarang ni niat kita bagaimana? Allah dah tahu sedia kala. Dia kata dalam hati kita ada hasad, Allah tahu dah sedia kala lagi. Dalam hati kita hari ni ada dengki dengan orang, sedia kala lagi Allah dah tahu dah yang hari ni kita ada tak ada seorang pun yang boleh melarikan diri dia daripada pengetahuan Allah. Jangan main-main. Sebab tu orang yang dikenal Tuhan, faham ilmu Tuhan bagaimana sempurnanya, dia takut, dia gerun, dia risau, dia bimbang. Tak boleh buat main-main. Sampai ke dalam hati kita pun tak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Kita ikhlas ke, kita tak ikhlas ke, kita cakap tadi dalam keadaan hati kita ikhlas, ataupun kita cakap tu semata-mata nak sedapkan hati orang yang dengar, Allah tahu hati kita. Dalam hati kita ada terfikir bila nak habis kuliah, pun Allah tahu. Betul lah ke salah contoh saya bagi? Bila nak habis, Allah tahu kan? Sungguh ke tidak? Orang perempuan, sungguh ke Allah tak tahu? Allah tahu tak? Dah, sungguh tapi tak ada tu orang lain tu, tempat lain. Maknanya begitu. Jadi mana kita nak lagi? Kalau kita simpan dalam hati kita ni maksiat hati, nak lagi mana? Walaupun zahirnya berserban, berjubah, bertelekung, bertudung labuh, berniqab, berjilbab, seandainya ada
perkara-perkara yang busuk dalam hati kita tetap diketahui oleh Allah. Nanti Allah akan bongkarkan. Di hari kiamat Allah akan bongkarkan semuanya. Setiap apa yang Allah tahu, maka akan diberi balasan. Kalau Allah tahu daripada kita benda baik sehalus mana pun, akan dibalas dengan baik. Apabila Allah tahu pada diri kita ada sehalus mana pun perkara yang tak baik dalam hati kita, pun akan ada balasannya nanti di hari kiamat. Tak boleh lari. Tidak ada rahsia di antara kita dengan Allah. Tak ada rahsia di antara kita dengan Allah. Semuanya dalam pengetahuan Allah secara meliputi. Tengok balik huraian bab ilmu. Allah mengetahui sesuatu dengan tidak didahului oleh kejahilan. Itu ilmu Allah. Ilmu Allah tak ada jahil. Maha suci pengetahuan Allah daripada jahil dan yang seumpama jahil. Kita ni meskipun kita kata kita tahu, kita pandai, kita gerti, kita faham, tapi sebelum itu kita bersifat dengan jahil dulu. Betul ke tidak? Sebelum kita pandai, faham tak? Faham. Makna sebelum tu jahil. Sebelum tu tak tahu, kemudian baru tahu. Allah dah. Ilmu Tuhan bukan macam tu. Ilmu Tuhan bukan macam tu. Malam ni baru Tuhan tahu kita datang surau. Dak. Sedia kala lagi Allah tahu dah. Yang malam ni kita akan datang surau. Kiaslah yang lain. Sedia kala lagi Allah tahu dah. Hari ni ada orang buat sakit hati kita. Allah tahu sedia kala lagi dah. Jadi tak payah risau. Tak payah risau. Tak payah risau. Allah tahu dah. Dah tu Tuhan tu pula pengasih, penyayang, maha kuasa, pemurah. Betul? Kita ni kalau atas dunia ni ada jutawan yang sayang dengan kita, kasih dengan kita, seronok dengan kita, senang hidup kita. Senang hidup kita. Dah lah jutawan, dia pengasih, penyayang pula dah dengan kita, senang hidup kita. Pasti dia tak boleh mendengar, pasti dia tak boleh tengok kita duduk dalam kesusahan. Dia akan tolong. Itu makhluk. Ini Tuhan yang bersifat dengan maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha berkuasa. Apabila dia tahu segala masalah kita, agak-agak dia nak tolong ke tidak? Pasti Allah tahu. Cuma cepat ataupun lambat je. Allah nak uji kesabaran kita. Itulah di antara benda-benda yang ada dalam hati arif billah tu. Di antara benda-benda yang ada dalam hati orang-orang yang makrifah kepada Allah tu. Sebab tu dia tak kalut tu. Dia tak kalut macam kita. Hatinya tak kucak-kacir macam kita. Sebab apa tadi? Akidah dia pada Allah yang menjadikan dia orang yang tenang. Walaupun masalahnya besar, tapi hatinya tetap tenang. Memadalah Allah tahu. Jadi tak kalut. Kita kalau tanya Allah tahu tak masalah kita? Tahu. Tapi kita kalut. Sebab tahap keimanan kita tu tak sama. Tahap keimanan kita tak sama. Ada tinggi, ada sederhana, ada rendah, macam tu. Kita bukan tak beriman, Allah tahu masalah kita, beriman, teryakin. Tapi masih lagi ada keluh kesah, risau begini, risau begitu. Dia orang dah tenang. Bukan dia tak ada masalah. Masalah orang-orang macam tu lagi besar daripada kita. Masalah mereka tu lagi besar daripada kita lagi. Tapi oleh kerana kehebatan pengenalan dirinya terhadap Allah tu, yang menjadikan mereka itu sentiasa tenang. Hati dia tu duk kenal Tuhan, yakin sungguh-sungguh Allah tahu, Allah maha berkuasa. Allah boleh mengangkat segala masalah sekelip mata. Allah boleh angkat segala masalah itu.
masalah rumah tangga kita. Allah nak hilangkan sekelip mata boleh. Betul ke tidak? Dah kenapa Allah tak buat gitu? Nak bagi kita pahala banyak. Pahala sabar, pahala redha, pahala sangka baik, pahala saling memaafkan. Bukankah itu menguntungkan akhirat kita? Betul ke tidak? Jadi sabar dengan segala ujian. Sabar ni jambatan yang nak menyampaikan kita kepada redha Allah Ta'ala. Sabar ni jambatan yang nak menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua penghuni syurga itu orang yang sabar. Kalau kita kata nak masuk syurga dah, kena sabar. Kena sabar. Allah kan tak tahu kita ada masalah. Dia yang buatkan masalah tu untuk kita. Betul ke tidak? Dia yang kehendak jadikan masalah tu untuk kita. Yang si Allah jadikan masalah lain. Yang kita Allah jadikan masalah lain sebagai ujian untuk kita. Orang lain pula masalah dia lain Allah jadikan. Semua tu hikmahnya sama, supaya kita mengambil peluang beribadat kepada Allah. Ibadat ni bukan semata semayang, tuan-tuan. Yang nama ibadat ni bukan semata semayang, puasa, qiyamul lail. Sabar tu juga ibadat. Redha pada Allah tu juga ibadat. Sangka baik pada Allah tu juga ibadat. Jangan kita ingat ibadat semayang, ibadat baca Quran. Bukankah dunia ni tempat beribadat? Maka Allah jadikan pelbagai sebab supaya kita ni boleh beribadat sebanyak-banyaknya, yang faedah daripada itu nanti kita dapat bawa balik akhirat kebajikan yang banyak. Kalau Allah jadikan satu jenis je ibadat atas dunia ni, banyak tak pahala yang kita nak bawa besok? Satu je. Ibadat je semayang je, satu je. Boleh tak bawa pahala banyak tak besok? Tak ada lah. Tak banyak lah, ada tapi tak banyak. Tapi bila Allah bukakan ruang peluang untuk beribadat, macam-macam jenis ibadat, supaya kita ni beribadat sebanyak-banyaknya, supaya nanti bawa keuntungan sebanyak-banyaknya di hari kiamat besok. Yang mana faedahnya kita lah yang akan mendapat balasan baik daripada Allah, daripada ibadat-ibadat yang kita buat tadi. Jangan kita ingat ibadat dia semayang, ibadat dia puasa. Ni sabar ni. Sabar itu pahalanya sangat besar. Kita ni malah ni baca satu kitab, malah nak baca dulu. Kita ni dalam semayang, kadang-kadang hati kita tak ada dengan Allah. Betul tak? Apabila Allah uji kita dengan masalah, hati kita betul teguh kuat dengan Allah. Betul? Nampak tak? Kelebihan kat situ. Kelebihan kat situ. Sebab dalam solat kita ni hati tak ingat pada Allah. Tapi bila Allah uji, beri masalah, beri ujian, hati kita tu dekat sangat dengan Allah. Ya Allah, ya Allah. Dalam solat tak ada. Dalam solat kita pergi melancong. Dalam solat kita pergi melancong. Nampak tak? Jadi ada kala hamba itu darjatnya lebih tinggi di sisi Allah apabila dia diberi masalah oleh Allah berbanding dengan waktu dia sembahyang. Itulah kata hikmah tadi. Bila kita tahu ni di antara hikmah, banyak lagi hikmah yang kita tak tahu. Ini di antara yang ulama bagi tahu kita. Boleh memujuk hati kita bersabar dengan segala uji. Ingat Allah nak naik kita. Rupanya dia nak naikkan pangkat darjat di sisi dia. Dengan dibagi pelbagai ujian, bala. Mak kata Melayu, bala cakap Arab. Apa maksud bala ni? Setiap perkara yang menyusahkan hati. Tiap-tiap sesuatu yang menyusahkan hati itulah dipanggil bala, ujian, percubaan. Padahal boleh tak Allah nak jadikan kita manusia yang tak ada masalah langsung? Puasa tak?
puasa sikitlah pahala kita. Duit tahu nak banyak pula. Duit tak cukup sikit, baki di mesin mau minta. Mana baki? Apa? Di mesin. Di mesin. Tak ada di mesin, mana nak dapat 1 juta? Bukan main berkira gitu. Tapi bab pahala kita buat tak peduli. Sebab pahala ni tak nampak. Tak nampak. Sebab tu kita buat tak kisah yang dengan nama pahala ni. Kalau seandainya boleh nampak yang nama pahala ni, semua orang akan minta Allah bagi ujiannya. Sabar atas bala tu 900 darjat Allah naikkan, tuan. Sabar atas taat 300 darjat. Sabar atas maksiat 600 darjat. Sabar atas bala, musibah, masalah 900 darjat Allah naikkan. Cuba bayangkan, orang yang banyak ujian, banyak masalah Allah bagi, dia bersabar, agak-agak macam mana tinggi darjatnya di sisi Allah. Lagi banyak masalah, lagi banyak perlukan kesabaran, betul? Makin banyak dia sabar, agak-agak pangkat darjatnya sisi Allah bagaimana? Sabar atas musibah, sabar atas bala tu Allah naikkan 900 darjat. Bayangkan kalau dia banyak masalah, banyak musibah, dia sabar, agak-agak tinggi mana darjat dia besok. Bila tinggi darjatnya besok di hari kiamat, senanglah urusan dia di hari kiamat. Makna, sebab apa senang? Dia orang yang memiliki darjat yang tinggi di sisi Allah. Dia ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Nanti orang yang tak ada pangkat darjat di hari kiamat, orang macam kita ni tak, susahlah urusan kita besok di hari kiamat. Sebaliknya orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah, mudahlah urusannya di hari kiamat. Macam atas dunia ni, tuan-tuan, orang pangkat tinggi dengan orang tak ada pangkat macam kita ni, siapa mudah urusan dunia ni? Siapa? Ada adatnya lah begitu. Orang lain tak boleh, dia boleh, betul? Sebab apa tu? Ada pangkat. Kita jenis kaki sembang kedai kopi, ada apa? Kau sembang je lah. Kopi tu secawan pada pagi sampai petang. Nampak tak? Tapi bila dia ada jawatan atas dunia ni, kedudukan istimewa di sisi pemerintah, senang urusan. Orang lain tak dia pergi, dia pergi. Orang lain susah nak sampai, dia senang sampai. Sebab apa? Dia ada pangkat. Jangan lupa, ada pangkat yang lebih dahsyat di hari kiamat besok. Jadi waktu hidup ni lah Allah bagi peluang, usaha dapatkan pangkat darjat yang setinggi-tingginya di sisi Allah. Tu Allah buka ruang tu, Allah buka peluang. Beribadat, sabar, makin tinggi darjat. Besok orang lain berjalan di titian sirat berpuluh ribu tahun, dia tak sampai berapa lama sampai dah syurga Allah. Sebab apa? Dia orang yang berpangkat di sisi Allah. Jabatan tu, jabatan sirat tu, titian sirat tu puluh ribu tahun, tuan-tuan. Puluh ribu tahun. Tapi ada orang yang sekelip mata sampai dah kepada pintu syurga tu. Yang tak ada pangkat, yang perebet tadi puluh ribu tahun, belas ribu tahun nak sampai syurga itu. Tapi orang yang ada pangkat tinggi sisi Allah, ada yang dihikayatkan dalam kitab sana, dia tanya, mana titian sirat? Mana titian sirat yang dulu? Dia pernah dengar atas dunia dulu titian sirat mana? Tak jumpa. Begitu pantas dia diperjalankan oleh Allah. Ya Allah. Sebab apa? Darjat dia. Jadi kita ni semua lelaki perempuan, semua ada peluang nak dapat darjat tinggi tadi. Jadi jangan cepat mengalah dengan masalah yang Allah bagi. Jangan cepat mengalah dengan masalah yang Allah bagi. Jangan putus asa. Jangan cepat putus asa. Allah buka, Allah jadikan dengan kehendak Allah, tetapkan untuk kita masalah-masalah tu supaya kita ambil peluang, dapat peluang nak bersabar,
dapat peluang untuk menaikkan darjat kita di sisi Allah, sehingga ada orang yang menjadi waliullah dengan sebab sabar dia, bukan dengan sebab sembahyang dia. Sebab sabar dia jadi waliullah, jadi kekasih Allah. Orang perempuan pun sama. Jangan kita kata peluang nak jadi kekasih Allah ni orang lelaki-lelaki. Dah, kita orang perempuan pun ada peluang. Kita orang perempuan pun ada peluang. Baiki hati, bersihkan hati, jaga maruah, jaga aurat, taat suami, ikhlas hati. Dia pun boleh mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Jadi janganlah lepaskan peluang ni. Peluang nak dapat darjat tinggi, nak raih, nak usahakan pangkat ni je sekali peluang Allah bagi. Ni lah sekali. Kalau mati malam ni, tutup buku dah, habis. Kalau malam ni Allah ambil nyawa kita, tutup buku dah, habis. Tak ada peluang dah. Nampak tak? Tak ada peluang dah. Nak usaha, nak dapat pangkat, aku nak jadi orang yang sabar. Tak ada dah. Bila mati, habis dah, tutup. Sebab tu sebelum mati ni, usaha sungguh-sungguh, harap dengan Allah, doa pada Allah, minta taufik. Jangan cepat mengalah, jangan mengeluh, jangan mengalah dengan masalah yang Allah aturkan untuk diri kita. Dia maha adil dalam menentukan segala sesuatu. Kemudian, jadi Allah tahu semua dah tentu ni. Kemudian hayat. Apabila dikatakan sekalian makhluk berhajat, bergantung, berkendak kepada Allah, wajiblah Allah itu bersifat dengan hidup. Mestilah hidup. Kalau Tuhan sifat mati, macam mana makhluk nak berhajat pada dia? Kemudian, dan kaunuhu qadiran. Ini isyarat kepada adanya sifat maknawiyah pada zat Allah yang melazimi akan sifat kudrat pada zat Allah. Kaunuhu qadiran, dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan. Dan tentu tidak pula segala lawan-lawan bagi 9 yang tersebut. Lawan-lawan bagi sifat wajib tadilah. Lawan bagi wadaniyah, lawan bagi kudrat, lawan bagi iradat, dan seterusnya. Makna lawan-lawan bagi sifat-sifat tadi tu semuanya mustahil bagi Allah. Mustahil. Lawan bagi wahdaniyah apa? Berbilang-bilang. Tuhan bersifat berbilang-bilang. Mustahil. Kalau Tuhan berbilang-bilang, makhluk takkan berhajat kepada dia. Kuasa lawan dia lemah dia jawab. Jadi kalau Tuhan bersifat lemah, nescaya makhluk takkan berhajat kepada dia. Kemudian iradat, kehendak. Lawan bagi kehendak apa? Terpaksa, leka, lupa, lalai. Dah jumpa dah hari tu. Jadi kalau Tuhan bersifat dengan leka, lupa, lalai, terpaksa, makhluk takkan berhajat pun kepada dia. Kemudian ilmu, lawannya jahil. Jadi kalau Tuhan bersifat jahil, takkan ada makhluk yang berhajat kepada dia. Begitulah juga hayat, lawannya hidup, lawannya mati. Kalau Tuhan itu bersifat mati, takkan adalah makhluk yang berhajat kepada dia. Dan seterusnya, habislah. Dan tentu tidak pula segala lawan-lawan yang 9 yang tersebut. Maka jumlah yang digerti pada iftikar itu ada 18. Daripada yang wajib dan yang mustahil. Mana campur yang wajib 9, campur dengan yang mustahil 9. Jadi 18. Bila sebut iftikar, makna berhajat segala makhluk kepada Allah. Di situ ada 18. Ada 18 akidah dekat situ. Ada 18 akidah dekat situ. Ada 18 simpulan iman dekat situ, yang wajib ni dan yang mustahil. Maka jika luput, makna kalau hilang satu daripadanya, kalau hilang satu daripada 18 tadi, nescaya luput daripadanya Allah. Seperti luput daripadanya Allah kudrat dan lainnya,
nescaya sekalian makhluk tidak lagi berkehendak kepadanya Allah. Kalau seandainya 18 akidah tadi itu hilang satu daripada 18 tu tolak satu, nafikan satu, nescaya makhluk tidak akan berhajat kepada Allah. Contoh 18 tadi kita nafikan satu. Contoh bukan suruh nafikan, buat contoh. Contoh kita nafikan sifat ilmu Allah. Nafikan sifat ilmu Allah. Contohnya dia nafikan, dia kata Allah tak ada ilmu. Bila Allah Ta'ala tidak berilmu, Allah bersifat jahil, dengan sendiri makhluk tidak lagi berhajat kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan dinafikan, jangan ditolak, jangan dipertikaikan. Wajib terima semua, yakin sungguh-sungguh dalam hati, kerana Tuhan sudah lemah. Sebab itulah bila hilang satu daripada 18 tadi, contohnya hilang kudrat, maka lemahlah Allah. Bila lemah Allah, makhluk takkan lagi dah berhajat bergantung kepada dia. Maka apakah lagi kehendak kepadanya, apa lagi nak berhajat kepadanya Allah apabila dia dah bersifat dengan lemah dan tidak lagi dinamakan tu tak panggil Tuhan kalau dah lemah. Tuhan ni tak ada lemah, mustahil. Sifat lemah itu adalah sifat yang mustahil bagi Tuhan, suatu sifat yang akal kita tak boleh terima ada sekali-kali pada Allah. Habis. Dan makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah itu ialah Muhammad itu seorang manusia, bukan jin, bukan malaikat. Wallahu a'lam. Jam tu betul ke? Jam tu betul? Betul. Lambat je? Bateri lama kan? Lebih seminit? Satu kitab lagi. Tengok. Satu kitab lagi. Tanbihul Ghafilin. Sekejap, boleh baca tak? Tengok Tanbihul Ghafilin. Tulisan dia kembang-kembang. Tulisan kitab Jawi kembang-kembang. Kalau yang ada kitab Rumi senang nak baca. Tulisan cetakan dia kembang. Ada boleh baca tu. Keseorang surat 29. 29. 7 daripada atas. 7 daripada atas. Oh, ni tulisan kembang-kembang. Yang satu lagi clear tak? Yang kita step clear tak? Dia punya tulisan je tengok. Halus sikit. Halus sikit. Okey. Cuci tengok. Dia ada kembang kat kembang. Ni nampak ni. Ya dah. Pinjam dia? Pinjam. Saya pakai rusak. Tu tulisan dia kembang. Nampak. Maka ketahui Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka ketahui olehmu, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai kita semua, maka ketahui olehmu bahawasanya fana itu dengan diam, tiada dengan perkataan, kerana bahawasanya perkataan itu kepala, yakni punca bagi lupa. Banyak cakap ni boleh melupakan kita. Lebih-lebih lagi kalau bercakap benda yang sia-sia ataupun suka bercakap benda haram. Dan dengan sedikit makan ringan kepada ibadat.
Kata arifin, kata orang-orang soleh, kata wali-waliullah, modal kami beribadat adalah berlapar, kata dia. Modal bagi kami boleh buat ibadat banyak macam-macam tu, modalnya lah lapar, berlapar. Bila berlapar, dia jadi boleh banyak buat ibadat, tubuh badannya ringan nak buat ibadat. Kemudian dia ada kemanisan, seronok nak buat ibadat bila perut dia lapar, perut dia tak berisi. Dia kata lapar tu modal bagi kami untuk beribadat. Kalau kami kenyang, kami tak boleh buat ibadat. Kata siapa tadi? Kata wali-waliullah tu, ahli ibadat. Kalau kenyang, kami tak boleh buat ibadat. Yang boleh membuatkan kami ni banyak buat ibadat lah dengan berlapar. Bila kenyang, tak seronok nak buat ibadat, jadi lemah, jadi lesu, jadi lemau, jadi mengantuk, lambat faham. Itu kalau kenyang. Mengantuk, tak sedap, sakit perut. Jadi bila dah benda-benda macam tu ada pada kita waktu ibadat, tak seronok lah kita nak beribadat. Telur besar, sakit perut. Tok guru baca kitab, kita mikir perut sakit, sakit perut sakit. Bukan nak cerita, nak fikir masalah semayang yang Tok guru sampaikan. Tok guru sampaikan masalah semayang, masalah makmum masbuk adalah bla 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 bla. Kita sakit perut ni, bila nak sudahnya sakit perut ni. Tu yang kita fikir. Betul? Nampak tak? Jadi tak ada penumpuan lah. Pedih perut tu tak kira makan sambal lagi. Bisa kan main lagi. Lagi nak cepat habis kuliah pula tu. Bila nak sudah, bisa ke dalam ni cepat. Dalam semayang pun bisa. Bukan ingat Tuhan, ingat kebisa. Dalam solat ingat kebisa, sebab tu makro. Kalau nak terkentut, kalau nak terberak, nak terqada hajat, pergi tunaikan dulu. Sunat tunaikan dulu. Kecuali dah kesuntukan masa. Ataupun kita solat berjamaah, tu lain, boleh cover sikit. Kalau kita semayang seorang, semayang dalam keadaan berlawan, berperang perut kita tu, memang tak ada pahala lah jawab. Semayang seorang ni sebab apa? Dia bergantung kepada khusyuk. Ada khusyuk, ada pahala. Apa maksud khusyuk? Hatinya tetap ingat Tuhan dalam sembahyang, ataupun hatinya tetap mengingat urusan-urusan dalam sembahyang dia, itu nama khusyuk. Ataupun mengingati, menghayati erti dan maksud ataupun hukum hakam yang ada dalam ayat-ayat Quran yang kita baca dalam sembahyang, ataupun zikir-zikir yang kita baca. Tapi dalam keadaan kita sembahyang seorang, dalam sembahyang seorang, menahan sakit perut pula. Daripada takbir sakit perut dah. Allahu Akbar. Sakit perut dah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Habis sembahyang lah, habis dah sembahyang. Kalau cukup rukunnya sah lah, tapi pahalanya kosong. Tak ada pahala. Sebab hati tak khusyuk. Kalau jemaah boleh tahan. Jemaah ni kelebihan dia, tak khusyuk pun dapat pahala sempurna. Tu solat berjamaah ni. Tak khusyuk pun dapat pahala sempurna. Tu sembahyang berjamaah. Punya kelebihan. Walaupun tak khusyuk, imam tak khusyuk, makmum tak khusyuk, semua tak khusyuk lah, dapat pahala sempurna Allah bagi. Kelebihan solat berjamaah. Tapi kena tahu, tapi kena pandai solat berjamaah tu. Ada undang-undang. Kita makmum lah, imam dia tak kisah. Imam dia tak kisah sangat. Kita makmum ni, ada kala kita jadi makmum muwafiq. Bila muwafiq, ada undang-undang dia yang tak boleh kita langgar. Kalau langgar nanti kan batal sembahyang kita.
Jangan kata 27, batal terus sembahyang kita nanti kira. Sembahyang jemaah ni. Kadang-kadang kita jadi makmum masbuk. Pun ada undang-undang makmum masbuk. Kalau langgar boleh membatalkan sembahyang kita. Jangan kata 27 darjat, satu pun tak dapat nanti kira. Jadi belajarlah bila kita nak solat jemaah, belajar cara solat berjamaah. Macam mana nak ikut imam? Siapa yang kita boleh jadikan imam? Siapa yang kita tak boleh jadikan imam? Kena belajar. Kemudian, dan dengan kenyang yang halal itu kepala riak. Nampak? Dengan kita kenyang, dengan kita bermewah-mewah, rezeki yang halal itu punca boleh timbulnya riak dalam diri kita. Tu bahaya. Sebab tu dalam Islam dia bagi amaran. Makna sayugianya jangan berlebih-lebih dalam memiliki harta benda. Jangan. Jadi jangan di situ bukan dengan makna haram. Larangan kata jangan banyak harta, jangan jadi orang kaya tadi tu bukan maksudnya jangan dengan makna haram, bukan. Jangan di situ amaran peringatan. Kerana ada bahaya kalau jadi orang kaya tu. Kalau tak betul-betul jadi asbab dosa kita pula nanti kala. Dulu waktu sederhana tak ada riak dalam hati. Bila dah kaya dah mewah, dah timbul dalam hati riak, sombong, merendah-rendahkan orang. Itulah amalan tadi tu lah. Sebab tu dalam Islam meskipun harta halal, hati-hati, maknanya jangan berlebih-lebih. Sebab kalau berlebih-lebih nanti boleh menarik diri kita ni jatuh kepada benda yang dibenci oleh Allah. Bukan maksud siapa kaya hukumnya berdosa, bukan. Nak kaya ni hati-hati. Sebab tu dia kata amaran. Jangan, bukan makna haram. Maksudnya hati-hati. Nak mewah, nak kaya tu hati-hati. Sebab di situ ada bahaya. Kadang-kadang timbul riak, timbul ujub, jadi takabur, sombong, macam-macam, membazir, mudah buat maksiat. Dulu pendapatan dia ngam-ngam aja, semua dibelanjakan kepada benda yang bermanfaat, tak ada bazir. Tapi bila Allah murahkan rezeki dia melimpah ruah, dah mula membazir dah, mula tak sayang duit dah, silap-silap terjebak dengan benda haram dah. Nampak tak tu? Jadi itulah hikmah. Kadang-kadang bila kita minta kaya, harta Allah tak bagi. Sebab Allah tahu muka macam kita ni, kalau kaya memang lupalah mak bapak jawab. Dia tahu kan masa akan datang pada kita memanglah nafsu. Langkah eloknya kalau aku jadi orang kaya, nanti jalan-jalan kat lubang tu, lubang-lubang kat jalan semua aku nak kampus. Nanti lubang-lubang jalan semua aku nak kampus pakai duit aku sendiri. Punyalah niatnya baik kalau kaya. Bil-bil elektrik jiran-jiran aku nak tolong bayar. Punya pemurah. Sebelum bila dah dapat, lantak engkau lah, kau punya hal kau lah bayar, apa hal pula aku nak bayar. Tengok. Dulu sebelum dapat dia niat baik-baik. Ini menunjukkan kita tak tahu benda akan dah. Nafsu memang kata bagus, kalau aku kaya nanti aku nak tolong orang ni, nak tolong orang tu, nak tolong begini, nak tolong begitu. Nafsu kata. Sebab nafsu ataupun kita tak tahu benda akan datang, Allah mengetahui. Jadi sebab tu Allah tak bagi kita kaya harta benda, tapi Allah bagi kita kaya taufik. Allah bagi kita mewah taufik. Apa maksud? Kaya buat ibadat, sentiasa ditolong oleh Allah. Boleh semayang, baca Quran, berwirid, tutup aurat, berzikir, bersalawat, walaupun duit dia tak banyak. Tu kaya lah tu dia. Tapi bukan kaya duit, kaya taufik. Maknanya kaya taufik, makna mewah taufik. Allah bagi taufik kepada dia pertolongan buat ibadat, tinggalkan maksiat. Yang seorang lagi kaya harta je.
tapi tak ada taufik buat ibadat. Miskin taufik. Miskin taufik, tak dapat pertolongan Allah. Payah nak solat, tak boleh nak solat, payah nak mengaji. Miskin taufik. Walaupun dia kaya harta benda. Maka ketahui olehmu tiada kebajikan itu melainkan dengan makrifah. Nampak tak? Tiada kebajikan yang kita akan perolehi melainkan dengan mengenal Allah Ta'ala. Dengan mengenal Allah baru ada kebajikan, baru dapat pahala amal. Kalau kita beramal tanpa mengenal Tuhan, kata Imam Ghazali, amalan kita takkan diterima oleh Allah kalau seandainya kita beribadat dalam keadaan kita tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Kerana sudah tentu dan sudah pasti akan ada benda-benda yang merosakkan iman yang akan dia buat, sebab dia tak kenal Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dan ilmu, nampak? Dan tiada kebajikan ilmu dengan dan makrifat itu melainkan membayar hak Allah Ta'ala, yang menunaikan hak Allah Ta'ala. Kalau setakat alim je, setakat pandai saja, setakat tahu halal haram, tapi tidak menunaikan hak-hak Allah, taknya jadi. Tak jadi. Tak jadi. Hal ilmu itu menjadikan kemuliaan pada seseorang yang menuntutnya apabila diamalkan. Bila diamalkan baru dapat kemuliaan. Dan tiada kebajikan membayar hak Allah Ta'ala melainkan dengan tetap hati. Makna betul akidahnya, betul keikhlasannya. Dan tiada kebajikan tetap hati itu melainkan dengan menahan sekalian anggota. Kena pantang, maksud kena berpantang anggota kita ni. Anggota kita ni ada pantang. Kalau kita nak kebajikan yang banyak, kalau kita nak bawa balik pahala semayang, nak bawa balik pahala mengajar, nak bawa balik pahala mengaji, nak bawa balik akhirat pahala baca Quran, pahala macam-macam tu, kebajikan tu kena berpantang. Kalau tak berpantang, jadi debu pula. Balik lenggang kangkung, tangan kosong lah jawabnya kita. Melainkan dosa yang kita bawa. Apa pantang dia? Pantang mengumpat, pantang berdendam, pantang bersangka-sangka jahat, pantang berdengki. Itu pantang. Beribadatlah macam malaikat sekalipun, kalau tak pantang, takkan ada kebajikan yang kita buat balik. Percayalah tuan-tuan. Buatlah ibadat macam malaikat sekalipun, tak berhenti-henti daripada siang ke malam, malam ke siang, baca Quran, sembahyang wajib, sembahyang sunat, berzikir, begini, begitu, tapi tak pantang. Lidah tak pantang mengumpat, berdengki, memfitnah, mengadu domba. Tak dapat tuan-tuan. Jaga baik-baik. Tu yang disuruh belajar tu, supaya kita tahu ibadat ni macam mana. Bukan asalkan buat, bukan. Ibadat ni bukan janji buat, asalkan buat nanti dapat pahala, bawa balik akhirat. Oh, tak mudah, tak semudah tu, bukan buat kira macam tu. Jangan kita ingat persiapan mati ni yang kata bekal akhirat ni, asalkan buat nanti bawa balik akhirat. Asalkan buat, banyakkan ibadat, nanti bawa balik banyak. Dah. Banyak buat, pantang tak tinggal, satu pun kita takkan dapat buat balik. Nabi pesan contohnya dengki. Iri hati, dengki, sakit hati, tak suka tengok orang lain dapat nikmat, dalam hati kita mengharap-harap hilang nikmat tersebut, itu nama dengki. Sembahyanglah macam malaikat sekalipun, puasa, zakat, haji lah, takkan ada pahala yang kita bawa balik. Kenapa? Kerana dengki itu tadi membinasakan segala pahala amal kebajikan. Jadi kena fikir baik-baik. Kena fikir baik-baik, kena renung baik-baik, kena risau. Lidah kita, hati kita yang tak elok ni kena ada risau. Bila nak baik ni? Bila nak baik ni hati, bila nak jadi hati yang baik ni? Suka berdengki ni aku ni. Oh, bahaya ni kalau aku mati, jawabnya tak ada pahala amal kebajikan lah yang aku bawa. Sebab Nabi tak bohong. Kena pantang.
Jangan kata tak boleh. Insya-Allah minta sungguh-sungguh dengan Allah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah pertolongan. Jadi setakat apa yang kita belajar, cuba amalkan. Tak boleh, cuba lagi. Tak boleh, cuba lagi. Usaha lagi. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. InsyaAllah Allah akan tolong. Siapa yang nak sungguh-sungguh, Allah akan buka jalan. Orang yang Allah tak buka jalan, orang yang Allah tahu dalam hatinya tak ada kesungguhan, hatinya memang tak mahu. Hatinya memang tak mahu. Sebab tu Allah tak tolong. Buat apa nak bagi orang tak mahu? Kita tak nak jadi pemaaf. Sebab kita tak nak jadi pemaaf. Allah tahu yang kita tak nak jadi pemaaf. Kita lebih rela berdendam. Sebab tu Allah tak tolong kita mendapat sifat mahmudah, menjadi orang pemaaf. Sebab tu Allah tak tolong. Sebab Allah tahu kita tak mau. Tak ada impian nak jadi pemaaf. Seperti mana kita tengok kalau orang kaya, orang hebat, tengok rumah banglo dia besar, ada impian. Kalau aku dapat tu impian. Ni dalam hati kita Allah tahu tak ada pun. Tak ada keinginan, tak ada impian nak jadi pemaaf. Tak ada impian nak jadi orang yang suka bersangka baik. Tak ada impian nak jadi orang yang tak berdengki. Sebab itu Allah tak bagi pertolongan. Benda isyarat. Diamlah, cakap isyarat dia diam. Ada orang pegang remote ke apa benda ni? Jap. Kejap. 5 patah perkataan yang berhenti dah ni. Dia buat bunyi pula ni. Tadi dia tak bunyi. Betul ni. Jadi tu pantang dia tuan-tuan. Sungguh ni bukan cakap main-main tuan-tuan. Kena ingat. Jangan kita tertipu. Jangan kita faham ibadat ni asalkan buat banyak-banyak, nanti banyak bawa balik pahala. Tidak, bukan begitu. Buatnya banyak tu betul dah. Kena berpantang. Jangan berdengki. Jangan berdendam. Jangan ujub. Jangan ujub dalam ibadah. Jangan takabur. Jangan mengumpat. Jangan suka mengadu-ngadu domba. Jangan. Ini semua perbuatan yang membersihkan amal ibadah kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi melainkan dengan menahan segala anggotanya. Makna menahan anggota daripada membuat maksiat. Dan tiada kebajikan pada menegahkan anggota itu melainkan dengan menyucikan diri. Macam mana nak tolong kita ni supaya meninggalkan benda-benda maksiat tadi? Kena cuci diri, iaitu dengan banyak bertaubat sungguh-sungguh. Dan tiada kebajikan menyucikan diri itu melainkan dengan menjaga dirinya serta Allah Ta'ala. Kena jaga perhubungan dia dengan Allah Ta'ala. Maka fahamkan olehmu dan ambil olehmu. Makna ambillah. Maknanya nasihat-nasihat tadi. Ambil, gunakan, amalkan, fahamkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semua. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri wa dhakara sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.